أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadirat Allah SWT kerana dengan hidayah dan inayahnya dapat kita bertemu pada malam ni bagi mengisi aktiviti kuliah maghrib yang diadakan di Surau Ar-Rawdah, Taman Paya Rumput Perdana ini. Mudah-mudahan pertemuan kita pada malam ini termasuk dalam usaha untuk kita mendapatkan apa yang disebut sebagai jaminan Allah ataupun tawaran Allah pada hari yang tidak ada perlindungan melainkan perlindungan Allah. Disebut dalam satu hadis yang masyhur, sab'atun yuzilluhumullah yauma la zilla illa zilluh. 7 golongan yang akan mendapat perlindungan arasy daripada Allah SWT pada hari yang tidak ada perlindungan lain melainkan perlindungan Allah. Salah satu antara 7 golongan itu ialah ar-rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafaruqa alaihi. 2 insan ataupun lebih yang saling mengasihi kerana Allah, mereka bertemu kerana Allah dan mereka berpisah kerana Allah. Saya yakin tuan-tuan yang hadir pada malam ni di surau ini hadir di atas rasa cinta kepada Allah dan menunaikan solat secara berjemaah yang merupakan perintah daripada Allah dan Rasul. Kemudian tuan-tuan boleh duduk lagi untuk mendengar pengajaran-pengajaran daripada Al-Quran dan hadis. Yang itu juga merupakan salah satu daripada tanda yang tuan-tuan cinta kepada Allah, iaitu dengan cara nak mengenali Allah dan agamanya. Dan selepas ini, jadi pertemuan kita pada malam ni adalah atas dasar cinta kepada Allah. Kita saling mengasihi kerana Allah. Dan selepas ini kita akan berpisah dengan membawa tanggungjawab masing-masing berdasarkan pada kefahaman yang kita dapat daripada majlis ilmu seperti pada malam ini. Kita balik, kita muhasabah dan kita cuba beramal setakat mana yang kita mampu dengan izin daripada Allah SWT. Jadi mudah-mudahan kita mendapat perlindungan Allah pada hari yang tidak ada perlindungan lain melainkan perlindungan Allah, iaitu salah satu padanya ialah ar-rajulani tahaba fillah ijtama'a alaihi wa tafaruqa alaihi. 2 golongan, 2 lelaki yang saling mengasihi kerana Allah, mereka bertemu kerana Allah dan berpisah kerana Allah. Amin. Boleh amin tuan-tuan. Macam tak nak masuk syurga je kan. Semangat sekali tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, mulai malam ni saya akan mengisi seperti mana yang diminta oleh pihak surau, mengisi kuliah pada hari Isnin. Difahamkan ada kekosongan kepada malam ni je. Terus. Jadi untuk malam ni, ini adalah malam pertama. Saya diminta untuk mengupas tajuk taubat daripada kitab Riyadhus Shalihin Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain insyaallah. InsyaAllah sebelum kita berhenti nanti, kita akan bincang sikit apa kitab yang tuan-tuan nak saya pas pada malam seterusnya. Tuan-tuan yang nak makan,
Saya ambil order, lepas tu saya masak. Kalau saya masak kan ikut kalau saya sediakan makanan yang ikut cita rasa saya, tuan-tuan ada yang tak boleh makan. Kan? Bukan semua orang Melaka kat sini kan. Kau membuat masak asam pedas. Dah punya pedas je. Mungkin ada orang Kelantan yang tak tahan. Jadi saya serah pada tuan-tuan, saya boleh cadangkan beberapa kitab. Kalau tuan-tuan setuju, insya-Allah mulai minggu depan kita akan mulakan pengajian kitab yang baru. Nanti pihak pengurusan surau akan belilah kitab tu kan. InsyaAllah kat kedai kat Melaka ni banyak kedai kitab yang ada jual kitab-kitab. Jadi insyaAllah tuan-tuan boleh buka muka surat 39 kitab Riyadhus Shalihin yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain insyaallah. Jadi saya dah kupas sikit berkenaan dengan tajuk taubat dalam kuliah subuh beberapa minggu yang lalu. Tapi untuk ulang gaji kita bacalah sedikit. Takut nak baca habis pun takut tak sempat. Jadi saya ulang sedikit berkenaan dengan taubat. Firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Dan bertaubatlah kamu kepada Allah seluruhnya, wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kamu akan berjaya. Ini dalam ayat ini, dan ada banyak lagi ayat dalam Quran yang memerintahkan kita supaya bertaubat kepada Allah setiap kali kita melakukan kesalahan. Taubat ni berarti kita kembali kepada Allah dengan syarat-syarat yang tertentu. Kita mengakui dosa kita dan kita berhenti daripada melakukan maksiat tersebut. Kemudian kita berazam tidak akan mengulanginya lagi. Dan kemudian kalau melibatkan orang yang kita aniaya ataupun kita zalimi, maka kita kena minta kemaafan kepada orang yang kita aniaya tersebut. Jadi ada 4 syarat taubat, tuan-tuan. Itu yang disebut sebagai taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Wastaghfiru rabbakum tsumma tubu ilaihi inna rabbi rahimun wadud. Maksudnya, dan mintalah ampun kepada Tuhan kalian, kemudian bertaubatlah kepadanya, sesungguhnya Tuhanku Maha merahmati lagi Maha penyayang. Jadi ayat ni dia khususkan lagi. Yang tadi dia suruh kita bertaubat, yang ayat yang kita baca sebentar tadi dia suruh kita istighfar. Istighfar ni maksudnya minta ampun. Minta ampun kepada Allah, kemudian bertaubat kepadanya. Diriwayatkan daripada Aisyah radhiyallahu anha bahawa Nabi SAW beristighfar, tuan-tuan, satu hari antara 70 hingga 100 kali. Ada riwayat daripada Aisyah mengatakan Nabi istighfar satu hari 70 kali. Ada riwayat yang lain menyatakan bahawa Nabi SAW istighfar satu hari 100 kali. Maknanya antara 70 hingga 100. Itu Nabi orang yang maksum, tuan-tuan. Maksum ni maksudnya bukanlah orang yang tidak melakukan kesalahan. Nabi terpelihara daripada melakukan kesalahan-kesalahan yang besar. Adapun Nabi melakukan kesalahan-kesalahan kecil yang tidak mendatangkan dosa, tetapi ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita boleh lihat dalam Al-Quran banyak tempat di mana Allah Taala menegur Nabi SAW. Yang mana Nabi melakukan kesalahan, yang kesalahan itu bukanlah dosa. Umpamanya apa? Dalam surah Abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Abasa maknanya telah masamlah muka wajah Nabi dan dia telah berpaling ketika didatangi oleh seorang buta. Orang buta itu ialah sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum nama dia. Radhiyallahu anhu. Dia seorang buta datang kepada Nabi nak bertanya tentang agama. Tapi ketika itu Nabi sedang melayani beberapa orang pembesar Arab, kabilah, yang mana Nabi sedang berusaha untuk
menarik mereka kepada Islam. Sedang berdakwah lah. Nabi sedang menghadap ketua-ketua kabilah yang mana kalau mereka tertarik ataupun mereka bersetuju untuk masuk Islam, artinya satu kabilah mereka itu akan masuk Islam. Ini antara pendekatan dakwah yang Nabi buat, yang menyebabkan dakwah Nabi cepat tersebar. Antara strateginya ialah mengislamkan ketua-ketua kabilah. Bila ketua kabilah masuk Islam, maka seluruh kabilahnya akan ikut. Jadi ketika Nabi sedang sibuk dengan urusan yang penting, ini urusan penting ni tuan-tuan, datang Abdullah bin Umi Maktum nak tanya soalan, mungkin nak tanya soalan tentang solat, tentang hukum dan sebagainya. Dia dah Islam, dah beriman. Dia datang nak tanya kepada Nabi. Nabi berpaling muka dan masam. Ini Allah Ta'ala tegur. Sepatutnya Nabi tak boleh buat begitu. Kerana Abdullah bin Umi Maktum telah pun Islam, telah beriman. Dan dia ada hak untuk mengetahui tentang pelajaran agama. Sedangkan Nabi memasam muka itu kerana urusan penting juga, urusan agama. Kan? Jadi perbuatan Nabi masam muka itu tidak sepatutnya dilakukan, dan itu yang Allah Ta'ala tegur. Tetapi kesalahan sebegitu tidaklah mendatangkan dosa. Jadi kalau orang kata Nabi yang maksum ni tidak melakukan dosa ataupun tidak melakukan kesalahan, itu kurang tepat. Nabi melakukan kesalahan, tapi kesalahan yang tidak mendatangkan dosa. Kalaulah Nabi tidak melakukan kesalahan, bagaimana kita nak mempelajari sesuatu? Contohnya Allah Ta'ala sengaja melupakan Nabi dalam solat, supaya kita belajar macam mana kita nak buat. Kalau kita lupa dalam solat, macam mana kita nak buat. Akhirnya diajarkan tentang sujud sahwi, sujud kerana lupa. Jadi itu pengajaran yang kita ambil. Jadi maknanya kita kena banyak istighfar kepada Allah. Nabi yang maksum, bila Nabi melakukan kesalahan kecil, Allah Ta'ala tegur. Ini menjadi mukjizat ilmi, bagaimana selamatnya kita ikut Nabi. Sebagai manusia biasa, Nabi pasti akan terlupa ataupun melakukan kesilapan kecil. Itu biasa, lumrah manusia. Kadang Nabi ada sifat marah, kadang Nabi ada sifat cemburu, sifat manusiawi. Itu ada pada Nabi kerana Nabi memang manusia. Nabi bukan malaikat. Kalau Nabi malaikat, kita tak boleh nak ikut Nabi. Nabi ni manusia biasa. Jadi sifat-sifat manusiawi itu ada pada Nabi. Jadi dengan sebab itu kita mudah untuk belajar. Apabila kita melakukan kesalahan, kita cepat-cepat istighfar, kerana Nabi telah menunjukkan caranya. Nabi sendiri istighfar banyak kali. Nabi istighfar, dan kemudian kita disarankan supaya segera bertaubat kepada Allah apabila kita telah melakukan satu-satu kesalahan. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai orang-orang yang beriman, taubatlah kamu kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. Bila nak taubat itu taubat sebenar-benarnya. Apa syarat taubat nasuha? 4 tadi. Yang pertama, kita berhenti daripada melakukan maksiat tersebut. Umpamanya apa? Kita terpengaruh dengan trend sekarang ni, orang isap vape. Fatwa Kajian Melaka telah memfatwakan vape itu haram hukum dia, sama macam rokok. Jadi bila kita dah tahu benda itu salah, kita berhenti dulu. Jangan tengah hisap tu kita kata nanti aku taubatlah, bila sempat nanti kita taubat. Itu bukan taubat nasuha. Taubat nasuha tu mana berhenti kemudian menyesal atas perbuatan dia, kemudian berazam untuk tidak mahu mengulanginya. Dan yang keempat, kalau melibatkan hak orang, kita curi hak orang ke, ataupun kita aniaya orang, kita fitnah orang, kita mengata orang dan sebagainya, maka kita kena minta keampunan daripada manusia yang kita zalimi itu. Itu 4 syarat taubat. Bila ada cukup 4 syarat taubat ni, barulah taubat kita itu dinamakan taubat nasuha. Kalau tak, tidak dinamakan taubat, tapi tahu buat. Dia tahu buatnya. Dia tahu buat tapi tak tahu nak berhenti. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu afrahu bi taubati 'abdihi min ahadikum saqata 'ala ba'irihi wa qad mata saya dah tak berapa nampak tuan-tuan. Ada darah tinggi. Wa qad adallahu fi ardi falatin. Maksudnya Rasulullah SAW bersabda, Allah sangat menyukai taubat seorang hambanya daripada
kesukaan seseorang daripada kalangan kalian yang menemukan kembali untanya dengan tidak disangka-sangka setelah dia kehilangannya di sebuah kawasan yang lapang. Ini Allah Ta'ala, Nabi membuat satu analogi. Nabi buat satu analogi. Harta yang paling berharga di kalangan orang Arab ketika itu adalah unta. Unta ni bukan saja boleh dibuat sebagai makanan, sumber makanan, susu sebagai sumber minuman bagi kabilah yang berdagang. Unta ni sangat penting, sangat bernilai. Dia bukan saja boleh dibuat dijadikan sumber makanan, bahkan sumber pengangkutan, bahkan digunakan dalam peperangan. Dalam peperangan tuan-tuan, antara kuda dan unta lagi power tuan-tuan. Jangan tuan-tuan lihat unta itu tinggi, dia perlahan, tak, dia laju sama laju dengan kuda. Kelebihan dia tinggi, tuan-tuan. Jadi kalau ada pasukan peperangan di zaman tu di kalangan orang Arab, mereka akan lebih suka menggunakan unta. Tapi payah nak dapat, maka ramai yang menggunakan kuda. Yang unta ni pula dia tahan lasak. Sebab tu orang Arab sangat, bila kehilangan unta tuan-tuan, dia punya kesal tu, dalam tempoh berapa hari, bila jumpa balik dia punya gembira tu. Tapi nak kata Allah Ta'ala lebih gembira kepada hamba-Nya yang bertaubat berbanding kalangan kamu yang kehilangan unta dalam tempoh beberapa hari kemudian jumpa balik. Macam mana kamu suka, tapi Allah lagi suka lagi kepada hamba Dia yang bertaubat. Kita tak dapat bayangkan unta. Bayangkanlah Mercedes tuan-tuan, parking kat Tesco tu, tiba-tiba hilang, balik hilang. Kan banyak orang hilang kereta. Kereta mewah banyak hilang kan. Buat report polis seminggu, habis dah ni. Dah seminggu tak jumpa habis. Sekali ada pegawai polis telefon, kata kereta encik dah jumpa. Belum nampak lagi dah girang tuan-tuan. Allah Ta'ala lebih gembira banding dengan kita yang kehilangan kereta Mercedes ni. Ni contoh Mercedes lah tuan-tuan. Nak buat contoh rumah, mana pula rumah hilang? Rumah tak hilang. Ada juga orang rumah hilang, dah hanyut, kena banjir kan. Baru tempat duduk lagi dah hilang. Tapi rumah kalau dah hilang memang tak jumpa lagi dah. Kena buat balik dah. Bayangkan Allah Ta'ala punya sukanya bila kita bertaubat. Sedangkan kita taubat tu untuk kebaikan diri kita sendiri. Allah Ta'ala tak rugi pun kalau kita tak bertaubat. Allah Ta'ala tak untung pun kalau kita bertaubat. Tapi Allah Ta'ala suka kita bertaubat. Menunjukkan Allah sayang kepada kita. Allah ni dia ada dua sifat tuan-tuan, Ar-Rahman, Ar-Rahim. Sifat Ar-Rahman ni sifat pemurah. Sifat pemurah Allah Ta'ala ni tidak ada batasannya. Melangkaui semua makhluknya, termasuklah yang kafir, yang tidak beriman kepada Allah. Sifat rahmat. Sebab tu kita tengok orang kaya, orang kafir makan macam kita juga. Bahkan ada yang lebih kaya daripada kita. Mereka berusaha, mereka dapat apa yang mereka usahakan. Mereka lebih kaya daripada kita. Itu tunjuk Allah, itu bukti Allah Ta'ala tu bersifat Rahman. Dan boleh jadi juga kekayaan itu kerana istidraj. Jadi nanti kita bahaskan. Saya cadang nak buka kitab Al-Hikam sebab saya tengok dalam senarai kitab-kitab yang diajar di surau ni, fiqh dah ada, tafsir dah ada, hadis dah ada. Jadi apa lagi yang saya nak ni? Tasawuf pula tuan-tuan. Boleh belajar tasawuf. Belajar tasawuf. Bukanlah yang tinggi-tinggi kitab Al-Hikam. Kitab Al-Hikam ni disusun oleh Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, orang Iskandariah, Mesir. Kebanyakan orang negeri Melaka ni dari sudut tarikatnya bertarikat dengan tarikat Ahmadiyah. Dulu saya belajar kitab Al-Hikam ni dengan almarhum Tuan Guru Syekh Faiz, adik kepada almarhum Syekh Murtada, mantan mufti Negeri Sembilan. Dulu mereka yang memimpin tarikat Ahmadiyah. Almarhum Mufti Syekh Murtada, dia sebulan sekali dia akan ke Masjid Tanah. Almarhum Syekh Faiz, adik kepada Syekh Murtada, dia akan ke Teluk Mas mengajar kitab Al-Hikam. Kemudian dia bawa kul zikir tarikat Ahmadiyah. Tarikat Ahmadiyah ni adalah tarikat yang rasmi di Negeri Sembilan tuan-tuan. Jangan tuan-tuan fikir tarikat ni sesat. Memang ada tarikat yang sesat, tapi ada tarikat yang benar, tarikat yang betul tuan-tuan. Jadi saya belajar, alhamdulillah kitab ni cukup
terkenal bukan saja di tanah Arab, di tanah Melayu pun. Dan kita ini pernah dibahaskan oleh mantan mufti wilayah Persekutuan, Datuk Seri Dr. Zulkifli Al-Bakri. Dia pernah bahaskan kitab Al-Hikam dekat TV, tuan-tuan, live setiap minggu. Ini cadangan saya lah, supaya ilmu yang kita dapat di surau ni, saya tengok alhamdulillah dah meluas, kan? Ada ustaz yang baca kitab fiqh, ada yang kitab tafsir, ada yang kitab akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Apa kata kalau kita lengkapkan sekali dengan ilmu tasawuf, dengan kita membahaskan kitab Al-Hikam. Kat situ kitab Al-Hikam ni dia berasaskan kepada syair-syair dan juga kata-kata hikmah yang disusun oleh Syekh Ibn Athaillah Al-Sakandari rahimahullah ta'ala anhu wa nafa'na bihi wa bi'ulumi fid dharain insyaallah. Jadi kita kata-kata hikmah tu, sebab tu disebut Al-Hikam. Al-Hikam ni maknanya susunan kata-kata hikmah. Semuanya bersandarkan kepada agama, kepada nas Al-Quran dan hadis. Dia susun mengikut pengalaman dia jadikan dalam bentuk kata-kata hikmah ataupun syair dan seumpama. Sangat baik untuk kita untuk membina syakhsiah gitu. Sebab Islam ni 3 sendi dia, tuan-tuan. Islam 3 sendi dia seperti mana yang disebut dalam hadis yang masyhur. Hadis tentang iman, Islam dan ihsan. Iman iaitu akidah, Islam iaitu fiqh, ihsan ialah tasawuf ataupun pelajaran akhlak dan adab. Jadi tasawuf ni ialah satu bidang yang melatih kita, mendidik kita untuk menjadi seorang muslim yang berkepribadian mulia, berakhlak mulia. Kerana hanya dengan akidah saja tak mencukupi bagi kita sebagai seorang Islam. Kita mestilah beriman, beramal soleh, kemudian kita mestilah ada akhlak. Kerana akhlak itulah cerminan kepada iman kita. Nanti kita bincang kemudian lah. Jadi tuan-tuan, Allah Ta'ala lebih suka kepada kita supaya kita bertaubat kepadanya, lebih suka lagi, lebih lagi seperti kita menyukai apabila kita kehilangan satu harta yang amat berharga, kemudian kita menemuinya kembali. Punya panjangnya nak jelaskan tentang hadis ni, tuan-tuan. Inilah kelebihan Nabi SAW. Kata-katanya pendek, tuan-tuan, tapi nak uraikannya perlukan pada penguraian yang panjang lebar. Anak tuan-tuan pula tak biasa dengan unta, kan? Kau biasa dah. Kat zoo Melaka ada unta, kan? Imam Muslim meriwayatkan daripada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu, katanya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, innallaha ta'ala yabsutu yadahu bil-laili liyatuba musii'an nahar wa yabsutu yadahu bin-nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Maksudnya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, baginda bersabda, sesungguhnya Allah menghamparkan tangannya. Saya berhenti sekejap, tuan-tuan. Dalam terjemahan kitab ni, dia mengikut terjemahan berdasarkan kepada perkataan innallaha ta'ala yabsutu yadahu. Yabsutu maknanya mendepakan, mengulurkan. Yadahu maksudnya tangan. Tetapi tuan-tuan, kita dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ayat sebegini dinamakan ayat mutasyabihat, iaitu ayat yang mendatangkan keraguan kepada kita. Sebab seolah-olah berdasarkan pada hadis ini, mengikut zahir hadis ini, seolah-olah macam Allah Ta'ala itu ada tangan. Jangan tuan-tuan bayangkan tangan. Allah Ta'ala tidak beranggota, Allah Ta'ala tidak berjisim. Allah Ta'ala wujud, tapi dia tidak berjisim. Dia bukan buat daripada, dia tidak ada anggota. Laisa kamitslihi syai', Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Tidak ada yang menyerupainya dengan sesuatu pun. Ini adalah ayat, ini adalah majaz. Majaz ni macam perumpamaan. Maksud mendepakan, maknanya Allah Ta'ala mengalu-alukan. Itu maksud dia. Kita dalam akidah Al-Sunnah wal Jamaah, dalam bab akidah, bila bertemu dengan ayat mutasyabihat, kita wajib takwil. Wajib takwil. Sebab bila kita tak takwil, kita bukan orang Arab, tuan-tuan. Kita ni orang Melayu. Bila kita tak takwil, dibimbangi kita akan mentashbihkan Allah Ta'ala,
menyerupakan Allah Ta'ala dengan makhluk dengan kita membayangkan Allah Ta'ala tu ada tangan. Jangan tuan-tuan. Ada sebahagian golongan mengatakan Allah Ta'ala tu ada tangan sebab memang dia yang mengisbatkan dirinya dengan tangan, tapi tangan Allah Ta'ala tak sama dengan makhluk. Dia ada sebahagian golongan yang terkeluar daripada pegangan Ahlussunnah wal Jamaah. Senang cerita Wahabi lah tuan-tuan. Wahabi dia cakap Allah Ta'ala dia ada tangan sebab dia sendiri yang beritahu dia ada tangan, bukan orang lain. Tapi tangan dia tak sama dengan makhluk. Bagi kita, bila kata tak, walaupun Allah Ta'ala ada tangan, tapi tangan ni tak sama dengan makhluk, tetap juga sama dengan makhluk dari sudut beranggota. Sebab tangan tu maksudnya anggota badan. Kalau tak sama pun dengan tangan makhluk, tak sama dengan tangan manusia, tapi bertangan tu maksudnya beranggota. Kalaulah kata Allah Ta'ala tu bertangan tuan-tuan, ataupun ada anggota, bagaimana pula dengan ayat Quran yang lain ada sebut kullu syai'in halikun illa wajhah. Setiap sesuatu akan binasa melainkan wajahnya. Kita takwilkan wajahnya maknanya dirinya. Semua benda ni nanti dia akan binasa, semuanya akan binasa melainkan Allah Ta'ala saja. Itu maksud ayat tu dalam pemahaman Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi kalau kita gunakan kaedah menterjemahkan makna dari sudut lafaz perkataan tu, seolah-olahnya bila Allah Ta'ala tu ada tangan, tapi tangan Allah tu tak sama dengan makhluk, dan tangan Allah tu akan binasa. Sebab semuanya akan binasa kecuali wajahnya. Maknanya wajah Allah saja yang tidak binasa, tangan Allah Ta'ala kalau ada akan binasa, kaki Allah Ta'ala kalau ada akan binasa. Dan kalau tuan-tuan tengok lagi banyak hadis, ada yang sebab Allah Ta'ala ni ada jari. Ini yang dinamakan sebagai golongan Zahiriyah. Golongan yang memahami satu nas mengikut zahir teks Al-Quran ataupun hadis. Sedangkan kita golongan Ahlussunnah wal Jamaah, kita kena rujuk kepada ulama apa maksud ayat ni, khususnya ayat-ayat mutasyabihat. Jadi sebab tu bila baca hadis ni saya terpaksa berhenti sekejap untuk menguraikan maksud innallaha ta'ala yabsutu yadahu. Maksudnya Allah Ta'ala mengalu-alukan, bukannya Allah Ta'ala ada tangan yang mana Allah Ta'ala mengamparkan tangannya kepada orang pada waktu malam untuk menerima taubat orang yang melakukan kejahatan atau maksiat di siang hari. Maknanya Allah Ta'ala mengalu, bila waktu malam dia Allah Ta'ala mengalu-alukan. Siapa saja yang buat kesalahan siang tadi, pada malamnya Allah Ta'ala mengalu-alukan. Allah Ta'ala menunggu-nunggu hamba-hamba dia yang melakukan kesalahan ataupun kejahatan di waktu siang tadi untuk bertaubat. Dan dia nak terima taubat tu. Tinggal lagi kita je yang buat sombong. Wa yabsutu yadahu bin nahar, dan dia mengalu-alukan pada waktu siang, liyatuba musii'ul lail, untuk menerima taubat orang yang melakukan kejahatan pada waktu malam. Contohnya malam ni kan, ada orang yang melakukan kejahatan, waliyadzubillah, ataupun kita sendirilah, kita dalam keadaan lalai, kita telah melakukan kesalahan. Mungkin sepanjang malam kita melakukan kesalahan kan. Sebagai contoh, kalau kita tengok ahli maksiat sepanjang malam, kalau yang berhibur tu sampai ke pagi kadang-kadang. Yang berzina, waliyadzubillah, yang minum arak, waliyadzubillah, pada siang hari Allah Ta'ala menunggu-nunggu, mengalu-alukan mereka ni supaya bertaubat, dan Allah Ta'ala dah bersedia nak menerima taubat mereka. Hatta tatlu' asy-syamsu min maghribiha, sehinggalah matahari terbit. Jadi maknanya 24 jam Allah Ta'ala tu sentiasa mengalu-alukan hamba-hambanya yang ingin bertaubat. Lihatlah punya penyabarnya Allah Ta'ala. Kita buat kejahatan berapa lama tuan-tuan? Contoh, orang yang mencuri kan, bukan sehari dua dia mencuri. Dia dah biasa mencuri, dah sedap mencuri, dia mencuri je. Yang memfitnah, yang buat kerja fitnah orang, bukan sehari dua dia buat kerja, kadang-kadang bertahun-tahun. Asalkan ada masa lapang ni dia buat fitnah. Contoh kan lah kan. Saya dah tercakap lorat Negeri Sembilan pula, pasal dah duduk kat Negeri Sembilan kan. Tapi Allah Ta'ala ni sabar. Kalau kaum yang terdahulu, kalau kita jumpa ayat-ayat Quran berkenaan dengan azab Allah Ta'ala yang diberikan kepada kaum-kaum yang terdahulu, hari ni buat
kesalahan dengan hari itu juga Allah Ta'ala balas dengan azab. Tapi kita ni Allah Ta'ala tangguhkan. Dalam hadis yang lain disebut Allah Ta'ala menangguhkan azab bagi kita umat Muhammad untuk bagi peluang kepada kita bertaubat. Sayangnya kita leka. Mana nak leka? Kita hidup bukan dengan golongan orang yang beriman. Kalau kita hidup dengan golongan yang beriman, memang menjadi kebiasaan, menjadi tabiat orang yang beriman ni saling ingat mengingat. Sebab Allah Ta'ala sebut fazakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Hendaklah kamu ingat mengingati, kerana ingat mengingati itu memberi manfaat kepada orang yang beriman. Ini salah satu contoh peringatan dengan cara kita menghadiri kuliah agama. Bagi contoh. Tapi orang yang tidak mahu mendekatkan diri dengan majlis-majlis seperti ini, maka mereka rugilah kerana tidak ada yang mengingatkan mereka. Sedangkan Allah Ta'ala sentiasa menunggu. Bukanlah Allah Ta'ala tu laparkan kita punya taubat. Tak. Nak menunjukkan betapa sayangnya Allah Ta'ala kepada kita. Allah Ta'ala tak rugi pun kalau kita tak taubat. Tapi nak menunjukkan Allah Ta'ala sabar dan Allah Ta'ala sentiasa menunggu hamba-hambanya bertaubat dan dia bersedia untuk menerima taubat hamba-hambanya. Qala Rasulullah SAW man taba qabla an tatlu'a asy-syamsu min maghribiha taballahu alaihi. Kata Nabi SAW, barang siapa yang bertaubat kepada Allah sebelum terbitnya matahari daripada barat, maknanya sebelum kiamat, sebelum kiamat, maka Allah Ta'ala akan terima taubatnya. Isyak pukul berapa tuan? 8:30. Jadi tuan-tuan, ada persoalan. Dia dalam Al-Quran disebut innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa. Ini ayat Quran tuan-tuan. Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa. Banyak mana pun dosa kita, apa pun dosa yang kita buat, Allah Ta'ala ampun semuanya kalau kita bertaubat. Tetapi ada satu ayat yang lain. Ini yang kadang-kadang orang tanya pada saya. Dalam satu ayat dalam surah Al-Maidah ada disebut Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah Ta'ala tidak akan mengampunkan dosa orang yang menyekutukan dirinya dengan sesuatu, dan dia mengampunkan dosa selain daripada itu bagi siapa yang dikehendaki. Jadi macam mana dengan dosa orang yang telah melakukan syirik? Kan? Soalan macam bercanggah pula. Ayat yang pertama tadi yang saya baca tadi, Allah Ta'ala ampunkan semua dosa. Tapi ayat yang saya baca yang kemudian ni menunjukkan bahawa Allah Ta'ala tak ampunkan dosa syirik. Macam mana pula tu? Sebab tu kena belajar tuan-tuan. Pemahamannya macam ni tuan-tuan. Orang yang melakukan kesalahan banyak mana sekalipun, ada part-part tertentu, kalau kita melakukan amalan-amalan tertentu, ibadat-ibadat tertentu, Allah Ta'ala akan ampunkan dosa kita yang telah lalu. Semuanya. Sekalipun kita tidak bertaubat. Apa buktinya tuan-tuan? Ada dalam satu hadis. Banyak hadis tuan-tuan. Ada banyak hadis. Salah satunya saya petik. Nabi sebut man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan, mengharapkan keampunan dosa, akan diampunkan semua dosanya yang telah lalu. Semua dosanya yang telah lalu. Mungkin dia ada melakukan kesalahan ujub, riya, takabur, dosa-dosa yang tidak melibatkan manusia. Ini semua dosa. Ini semua dosa. Kalau dia fitnah orang, tu melibatkan manusia. Allah Ta'ala tak akan ampunkan selagi orang yang dia zalimi, orang yang dia fitnah tu tidak ampunkan dia. Tapi dosa dia dengan Allah Ta'ala, contoh minum arak ke, hisap okok ke, hisap vape ke, hisap dadah ke, ni dosa dia dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala akan ampunkan semuanya. Kalau dia melakukan ibadat-ibadat tertentu, antaranya mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan. Pengharapan apa? Harapkan keampunan daripada Allah. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah Ta'ala akan ampunkan segala dosanya yang telah lalu. Walaupun dia tak bertaubat. Sepatutnya satu dosa, satu taubat. Sepatutnya satu dosa, satu taubat. Tapi dia kulluhum. Dia borong semua sekali dengan cara dia melakukan ibadat tertentu, antaranya ialah mendirikan Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan. Semua dosa dia yang telah lalu sepanjang setahun tu Allah tak ampunkan dosa. Ada banyak lagi hadis-hadis yang menunjukkan. Contohnya orang yang
menentangi Jumaat di awal waktu, dan seumpamanya Allah Ta'ala ampunkan dosa dia antara Jumaat dengan Jumaat tu Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Apa dosa yang dilakukan antara seminggu tu, Jumaat minggu lalu dengan Jumaat yang terkini, Allah Ta'ala ampunkan semua dosa dia. Kecuali dosa syirik. Dosa syirik dia mesti minta ampun kepada Allah secara spesifik. Nah, ini masuk ayat tu tadi. Allah Ta'ala tak ampunkan dosa orang yang menyekutukan dirinya, mana orang mensyirikkan dirinya dengan sesuatu, dan Allah Ta'ala ampunkan dosa yang lain. Ini maksud dia. Tapi kalau dia melakukan syirik, dia bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya, Allah Ta'ala ampunkan dosa dia. Dosa-dosa yang lain, ada kalanya kalau dia tak bertaubat sekalipun, sepatutnya satu dosa satu taubat. Tapi ada kalanya dia tak taubat, dia lalai. Dia ada dosa yang kita lakukan dan kita tahu kita melakukan dosa, dan ada kalanya kita tak sedar pun kita telah melakukan kesalahan. Contohnya wujud, riak dan sebagainya. Kita tak sedar kan, tapi dosa tu dicatat. Itu disebut sebagai syirik khafi, syirik yang tersembunyi. Syirik juga, tapi syirik yang tersembunyi. Yang syirik yang disebut dalam ayat tadi, syirik jali, syirik yang nyata, iaitu kita menyembah ataupun kita mentaati selain daripada Allah dalam perkara yang dilarang. Bukan saja penyembahan, tuan-tuan. Kalau kita taat kepada manusia dalam perkara yang dilarang oleh Allah, berarti kita bertuhankan selain daripada Allah. Disebut dalam Quran, ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Wahai Muhammad, tidakkah kau melihat orang yang menjadikan nafsu dia sebagai Tuhan? Maknanya dia menyembah nafsu dia dalam perkara yang dilarang. Berarti dia telah mensyirikkan Allah. Ini syirik jali, syirik yang nyata. Dia mesti bertaubat secara spesifik. Kalau dia tak bertaubat secara spesifik, walaupun bulan Ramadan dia lalui dengan penuh keimanan dan pengharapan, semua dosa dia yang lain akan terampun, tetapi dosa syirik dia tidak terampun. Sebab dosa syirik mestilah dia minta ampun secara spesifik. Kalau minta ampun, Allah Ta'ala akan ampunkan. Ini yang dimaksudkan innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengampunkan semua dosa, termasuklah syirik tadi. Bukan tuan buat syirik, tak ada ni. Yang kata semangat kan, kalau tunjuk sini kan tak nampak orang juga. Mana Allah Ta'ala ampunkan semua dosa, termasuklah dosa syirik, tetapi dosa syirik tu mestilah dosa syirik tu kita bertaubat dan kita meminta ampun kepada Allah Ta'ala dengan sebenar-benar taubat secara spesifik. Jadi tuan-tuan faham Last sekali tuan-tuan, hadis yang paling panjang tuan-tuan, dia menceritakan betapa luasnya rahmat Allah. Dalam tajuk-tajuk sebelumnya ada sebut hari-hari kursi, inna rahmati wasi'at kulli syai'. Sesungguhnya rahmatku meluasi segala sesuatu. Rahmat Allah Ta'ala tu tidak bertepi tuan-tuan. Dalam hadis yang panjang tu, macam tak sempat je nak baca, tinggal berapa minit lagi. Saya tak sempat nak baca, tuan-tuan baca sendiri terjemahan tu. Dalam hadis ni tuan-tuan, hadis sahih tuan-tuan, cerita tentang seorang yang kisah ni berlaku di zaman umat terdahulu, sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi sebut kana qablakum. Ini berlaku, terdapat seorang lelaki yang sebelum kamu, maknanya sebelum zaman Nabi Muhammad SAW. Dia telah melakukan pembunuhan. Dia telah membunuh 99 orang. Tuan-tuan, saya ringkaskan je. Dia dah membunuh 99 orang. Mana something hari ni, gangster kan. Tiba-tiba dia ingin bertaubat kepada Allah. Lalu dia pun berjalan bertemu dengan seorang. Dia mendatangi seorang rahib. Kalau kita ni ulama lah, rahib maknanya mungkin ahli kitab, di kalangan ahli kitab, orang-orang Yahudi umpamanya. Orang Yahudi ni ada yang beriman, ada yang berpegang kepada kitab. Kemudian bila jumpa rahib ni, dia beritahulah dia dah melakukan satu dosa yang besar, yang banyak. Dia telah membunuh 99 orang dan dia nak bertaubat. Adakah Allah Ta'ala akan terima taubat dia? Jawab rahibnya, tidak. Allah Ta'ala tak akan terima taubat kau sebab dosa kau sangat besar. Lalu orang ni pun marah tuan-tuan. Dia marah, dia bunuhnya rahib ni. Kemudian dia menyesal. Kemudian dia berjalan lagi cari mana-mana orang alim yang boleh memberikan jawapan yang menenangkan hati dia. Dia yakin Allah Ta'ala akan terima taubat dia. Tapi dia belum jumpa orang yang boleh memberikan jawapan yang tepat, seperti mana yang dia fahami.
Lalu dia pun berjalan lagi, berjumpalah dengan seorang lagi ulama, ahli kitab di kalangan umat terdahulu. Dia bertanya kepada orang tu, wahai tuan, saya baru membunuh 100 orang kan, dan saya ingin bertaubat. Adakah Allah Ta'ala akan terima taubat saya? Jawab ulama ni, dia kata, ya, Allah Ta'ala akan terima taubat kau dengan syarat. Dengan syarat. Syaratnya apa? Kau kena tinggalkan tempat kau ni. Kau kena tinggalkan kampung kau ni. Kau kena pergi satu tempat yang lain. Di tempat itu semuanya orang baik, orang beriman. InsyaAllah kau akan berubah dekat situ. Lalu dia pun tak mendengar lagi. Dia pun terus bersiap untuk terus menuju ke tempat yang dimaksudkan itu. Dalam perjalanan dia meninggal dunia. Turunlah malaikat rahmat dan malaikat azab. Yang malaikat rahmat nak bawa dia masuk ke syurga kerana orang ni telah pun bertaubat. Mana orang bertaubat ni dosanya bersih, tuan-tuan, macam bayi, macam kain putih. Orang yang bertaubat ni. Tapi malaikat azab kata, dia belum beramal lagi. Dia baru bertaubat tapi belum beramal, dan dia belum sampai lagi tempat yang dia nak taubat. Jadi jenazah orang ni adalah milik aku. Lalu Allah utuskan seorang lagi malaikat untuk menjadi pengadil, yang mana Allah Ta'ala telah mengajarkan dia anu hikmah. Jadi malaikat yang ketiga ni datang, dia kata, okey, kalau macam tu kita ukur jenazah tempat orang yang nak bertaubat ni, dia mati ni, mana yang lebih dekat? Lebih dekat pada tempat asal dia yang dia banyak melakukan kejahatan, iaitu zina yang membunuh, ataupun lebih dekat dengan tempat yang dia nak pergi untuk bertaubat. Bila diukur, ternyata tempat dia meninggal tu lebih hampir kepada tempat yang dia nak bertaubat. Akhirnya malaikat yang ketiga ni kata, kalau itu jenazah ini adalah milik malaikat rahmat, barulah dia, maknanya dia ini adalah ahli syurga. Ringkasnya tuan-tuan, walaupun telah membunuh 100 orang, berulang kali melakukan satu kejahatan, tetapi apabila dia bertaubat dengan sebenar-benar taubat, Allah Ta'ala terima. Apalah sangat kita ni, saya rasa tak ada pembunuh kat sini. Yang ada pun pembunuh nyamuk je lah kan. Tak ada besar mana dosa kita, tuan-tuan. Kenapa kita rasa jauh diri untuk kita bertaubat kepada Allah. Taubatlah tuan-tuan, sebanyak mana pun dosa kita. Mungkin dulu kita pernah beramal dengan muamalah riba contohnya. Taubat kepada Allah. Mungkin dulu kita pernah isap rokok, ataupun masih lagi isap rokok. Saya tak tahu, tuan-tuan. Mungkin kita masih lagi isap rokok. Kita kata, aku ni isap rokok dah lama ni. Adakah kalau aku taubat ni, Allah tak terima ke taubat aku? Taubatlah tuan-tuan, Allah Ta'ala akan terima. Aku dah lama meninggalkan solat ni, macam mana ni aku nak taubat? Allah Ta'ala terima ke? Allah Ta'ala terima, tuan-tuan. Tapi ada syaratnya. Kalau solat dalam mazhab Syafi'i, kita wajib qada. Berapa lama kita tinggalkan solat, kita wajib qada. Begitu juga dengan kewajipan yang lain. Seperti puasa. Benda yang wajib lah, yang sunat kita tak perlu qada. Tapi yang wajib kita perlu qada. Jadi tuan-tuan, kesimpulannya tuan-tuan, marilah sama-sama kita bertaubat kepada Allah atas apa sahaja dosa yang kita lakukan, dan menyegerakannya apabila kita telah melakukan kesalahan, dan kita perbanyakkanlah istighfar. Perbanyakkan istighfar. Sebelum mula solat kita istighfar. Lepas solat pun kita istighfar. Ketika kita bersalaman sekarang ni tak boleh lah. Kalau dah boleh nanti kita bersalaman, itu pun telah menghapuskan dosa antara kita, sesama kita. Jadi kita pergi kepada perbincangan. Macam mana tuan-tuan, setuju tak? Ataupun tuan-tuan ada cadangan nak baca kitab lain? Setuju tak kalau kita baca kitab Hikam yang membahaskan tentang ilmu tasawuf? Bukan nak suruh tuan-tuan jadi wali, tak. Orang kata, ustaz kan payah saya jadi wali kan, tak boleh naik kereta kan, kasi terapung je. Bukan. Wali tak sebenarnya terapung, tuan-tuan. Bukan nak suruh jadi wali, tapi nak memperbaiki kita punya akhlak ataupun perilaku. Ketentuan ada cadangan. Kita al-hikam. Intipatinya ialah tasawuf. Tasawuf ni maknanya dia nak mengelokkan akhlak kita sesuai dengan Al-Quran dan hadis. Dia tak overlapping. Sebab penawar bagi hati, dia ada masuk sedikit. Dia berkenaan dengan tasawuf, betul. Kemudian dia ada masuk sedikit tentang ibadat, tentang akidah. Tapi kita al-hikam ni kata-kata hikmah, tuan-tuan. Kata-kata hikmah, tetapi pengajarannya ialah akhlak. Akhlak dan tasawuf. Dia dua kitab yang berlainan.
Penawar hati tu kitab lain, kitab Al-Hikam juga kitab lain. Ataupun tuan-tuan ada cadangan lain? Kitab Al-Hikam. Al-Hikam. Ini cadangan saya lah, kalau tak setuju tak apa. Ataupun kalau tuan-tuan nak kita baca kitab Hadis 40 Imam Nawawi pun boleh juga. Sebab saya tengok dalam darah itu belum ada lagi kan. 40 hadis Imam An-Nawawi dah ada. Mana tuan-tuan ni semua dah kenyang lah ni. Tafsir Quran boleh. Tapi saya tengok tu ada tafsir kan. Okey, jadi maknanya saya sambung tafsir je lah. Boleh. Dekat surau Tamam Tajaya tafsir dah nak habis dah juzuk 1. Mula pada tafsir surah Yasin, tafsir surah Al-Mulk, dah setahun lah, dah lebih setahun lah dekat surau Tamam Tajaya. Surah Al-Baqarah dah nak habis lah. Ya tuan-tuan nak sambung. Sebelah ni pakai kitab apa? Yelah kita tafsir, kitab apa? Banyak kita tafsir. Kitab tu ada kat sini? Tak ada. Macam tu saya cadangkan tuan-tuan pakai kitab tafsir yang saya gunakan dekat Taman Bertamjaya. Kitab tafsir ni adalah asalnya kuliah tafsir seorang ulama di Singapura. Dia mengajar tafsir di radio Singapura. Kemudian murid dia susun, dia jadikan tafsir sampai 30 jilid. Tapi tuan-tuan boleh beli satu jilid, ada jual. Orang Taman Bertamjaya pun beli satu jilid. Sekarang ni orang beli jilid satu untuk juzuk 1. Jilid 1 untuk juzuk 1. Jadi beli satu juzuk 1. Tak adalah berat. Tuan-tuan kalau tuan-tuan nak beli borong semua 30 juzuk boleh juga. Tapi saya mengenangkan orang Taman Bertamjaya ni dia orang susah-susah. Jadi bila satu kitab satu juzuk tu baru RM30, RM15. Juzuk yang pertama tu RM15. Nanti dah habis baru beli juzuk yang kedua. Jadi tak adalah terasa beban. Sebab ada dua orang ni susah. Ada orang beli handphone pun harga RM500. Beli handphone RM500, RM2,000. Jadi nak beli kitab ni memang berkerut dari orang. Jadi terpulang pada tuan-tuan. Nak sambung kitab yang sama ataupun macam mana? Sambung kitab yang sama. Nanti tuan tunjukkan saya kitab mana. Habis yang lain ni macam mana? Oh, saya punya kitab. Ikut saya punya kitab lah. Dia sekarang dah sampai mana tafsir? Surah At-Tin. Mana dia mula pada juzuk 30? Pada belakang. Daripada surah Al-Fatihah kemudian juzuk Amma. Tanpa kitab. Okey. Sekarang ni saya nak tuan-tuan ada kitab, barulah namanya orang menuntut ilmu. Kalau tuan-tuan belajar tanpa kitab, tuan-tuan tak dapat title di sisi Allah, darjat sebagai orang yang belajar. Tuan-tuan hanya dapat title sebagai orang yang mendengar saja. Sebab darjatnya berbeza. Daripada tuan duduk tempat yang sama, bezanya ada kitab tak ada kitab je. Kalau ada kitab, tuan punya darjat adalah darjat orang yang menuntut ilmu. Tapi kalau tak ada kitab, tuan-tuan punya darjat, walaupun duduk tempat yang sama, darjat tuan-tuan adalah sebagai pendengar sahaja. Jadi saya cadangkan tuan-tuan beli kitab. Tak mahal pun. Justru yang pertama yang saya pakai tu RM15 je. Boleh nanti saya cari. Nanti tak pun tuan-tuan ambil order. Nanti saya ambil gambar. Saya hantar gambar tu kat WhatsApp. Saya WhatsApp kat tuan pengurusi. Nanti tunjukkan kat tuan-tuan. Tuan-tuan siapkanlah duit RM15. Tak mahal pun. Makan kat KFC lagi mahal kan. Kitab ni, saya pilih kitab ni bukan apa, sebab dia punya uraian dia boleh difahami oleh semua golongan. Sebab ada kitab tafsir yang perbahasannya tinggi. Nak bila melibatkan nahu dan sebagainya kan. Jadi nanti tuan-tuan pening. Dan kitab ni pula dalam bahasa Melayu yang mengajar pula ulama di Singapura, orang Melayu pula. Jadi tuan-tuan bila dah belajar nanti tuan-tuan dekat rumah sambil riak-riak, tuan-tuan boleh ulang kaji, boleh baca balik kan. Jadi tak rugi tuan-tuan tak rugi beli kitab ni. Jadi setujulah minggu depan kita sambung kuliah tu. Sambung ke
Saya lagi suka mulakan tafsir ni daripada juzuk yang pertama, surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah. Sebab ada hikmahnya kenapa Allah Ta'ala susun surah tu begitu. Walaupun ikut penurunan dia surah Al-Alaq dulu, akidah dulu kan. Tapi bila Nabi susun dengan perintah daripada Allah Ta'ala, kenapa letak Fatihah dulu, lepas surah Al-Fatihah, baru surah Al-Baqarah. Hikmah dia supaya senang kita nak belajar dan senang kita nak beramal nanti. Ada tujuan dia. Kalau ikut cara Ustaz Muzni tu, dia adalah pendekatan dia kan. Bagi orang yang menghafal Quran, orang yang ada setengah madrasah, dia mula pada juzuk 30. Sebab juzuk 30 ni surah ada pendek-pendek, senang nak hafal kan. Jadi kalau ikut saya lah, saya lebih suka untuk mulakan pengajian tafsir ini daripada depan bawa ke belakang. Daripada surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-Baqarah dan terus ke belakang. Sebab surah Al-Baqarah itu adalah sinopsis kepada seluruh Al-Quran. Jadi pemahamannya nanti kita akan jumpa. Pemahaman daripada surah Al-Fatihah kita akan jumpa dalam surah Al-Baqarah. Jadi kalau kita lompat ke belakang, jadi macam kita baca buku kita tapi kita baca terbalik. Kita baca ending dulu. Jadi macam itulah tuan-tuan. Okay. Jadi masa pun dah lebih. Ada soalan tak? Tak payah tanyalah. Masa dah lebih. Okey, segala yang baik itu datang pada Allah SWT. Segala kelemahan dan kesilapan zahirnya datang pada diri saya sendiri. Oleh itu saya minta ampun dan maaf kalau ada salah dan silap. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.